saya. Okey, ini adalah untuk DEX. Lain-lain kita tunggu untuk ini. Sekiranya dia buat 3 wave daripada semasa. Kalau dia naik terus, tak ada. Kalau dia naik terus, saya akan letakkan ini sebagai wave 3. Kita akan extend dia 1, 2, 3 dia macam ni. Kalau ini naik, ini akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah wave 5, 3. Jadi kita akan tunggu 1, 2, 3. Kalau dia terus naik daripada semasa. Jadi kalau dia turun daripada semasa ni, dan kita akan trade kat sini. Kalau tak ada. Tunggu satu lagi ke atas. Itu adalah untuk US 30 dan DEX. Lain-lain kalau tengok Nikkei tak ada apa-apa. Nikkei ini bukan higher high, correction dia. Itu beza dia. Ini bukan higher high. Kalau kita tengok macam US 30, ini daripada higher high kalau dia buat 3 wave. Sama juga dengan DEX ni Ini higher high. Ini higher high. Jadi kita tarik 3 wave, kita long. Okey. UK 100. UK 100 pada semasa kawasan sini adalah equal. Jadi saya tak minat. 1, 2. Dia berada dalam kawasan tu. Dia dah cecah. Jadi saya tak berminat. Itu adalah untuk FTSE. Untuk IBEX pun sama. Ini bukan higher high. Kalau bagi mereka yang trade shorter term, kalau movement sekarang dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia break high kat sini. Pastikan dia break 1, 2, 3. Anda boleh long. Faham? Asalkan ini break dalam 5. Jangan 3 dia kena 5. Nampak, memang nampak dia 5 Itu kira je. Ada tengok lekuk-lekuk dia. Okey, itu IBEX. Unless itu berlaku, anda trade. Lain benda tu tak ada. Okey, jadi untuk itu bermakna untuk yen pair ni, kita jangkakan masih ada ke atas. Masih ada kekuatan ke atas. Sebab kita jangka untuk indeks ada lagi ke atas. Namun, pergerakan semasa di USD JPY menunjukkan terdapat penurunan dan ini sedang berlaku lower low. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Saya kena tukar ni. Ni saya tukar. Saya tadi tak sempat. Dengan crashnya nak buat artikelnya, aduh, kelang kabut. Okey, jadi ini nampaknya sedang buat pergerakan ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam yang biru. Okey, jadi nampaknya ini buat macam ni. Kita tengok semasa dia ada divergence. Okey, ni ada divergence. Ini adalah wave 5. So, ini sedang buat wave 5. 1, 2, 3. One more down. Satu lagi. Saya tandakan. Ni tak tahu kat mana dia habis. Apa pun ada tak trade kat situ. Ini adalah wave 5. Dan ini adalah buat B. Okey. Dan ini adalah C dia. Okey, ini adalah untuk USD JPY. Okey. Jadi kalau anda shorter term, ini 5 wave, saya dah sebut semalam, anda boleh short kalau anda seorang intraday trader. Anda boleh short dekat B tu sebab breakout dia adalah dalam 5 wave. Breakout ini adalah dalam 5 wave. Suara fan dah tebur tu. Tak ada. Suara saya lain. Suara saya lari.
Suara fan. Tak ada. Dekat saya ni tak ada. Okey, jadi ini 5 wave. Ada incomplete daripada atas ni. Ini anda boleh trade bagi mereka yang intraday ya. Bagi mereka yang intraday, ini adalah breakout dengan 5 wave. Tak kisah belakang ni 5 wave ke 3 wave. Ini anda boleh short. Faham? So okey. Fan PC jauh daripada mic ni. Jauh. Aircon kot. Aircon. Okey. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Faham? Jadi ini anda boleh trade ya. Bagi mereka yang intraday. Bagi mereka yang intraday. Anda boleh short kat situ. Okey. Saya tak short dia. So saya swing ya. Tapi bagi mereka yang intraday, anda boleh short daripada sini. Nampak? Tak kisah sini 5 ke, sini 3 ke, sini nampak 3, 1, 2, 3. Tapi breakout ini dengan 5 wave. Kita ada incomplete sequence. Jadi itu dia. Seronok conteng benda ni ya. Jadi ini anda boleh cari untuk short. Okey. Ini bagi mereka yang intraday ya. Jadi B tu anda boleh cari peluang. Faham? Sebab itu saya utamakan ya, adakah ini 5 ke 3 ke? Boleh. Boleh sebab ini ada incomplete sequence kan. Dia tak kisah macam ni ya. Sekejap saya cuba buka pen. Jangan dia crash lagi sudah. Okey. Macam ni ya. Incomplete sequence, dia tak kisah yang sebelah sini 5 wave atau 3 wave. Asalkan breakout dia 5 wave. Faham tak? Jadi kita tarik Fibo. Kalau sini W, sini X, anda tarik dia punya Fibo, dia tak sampai lagi 100%. Kalau ini 5 wave, kita jangkakan kat sini akan buat correction dan diikuti oleh 5 wave untuk A, B, C. Untuk lengkapkan 100, betul tak? W, X dan Y, kan dia 3 kan? Okey. Jadi sini tadi memang sah dia 3 kan? Yang itu tadi ya. Yang USD JPY. Yang USD JPY ya. Ini tadi memang 3 kan? 1, 2, 3. Okey, diikuti oleh 1, 2, 3. 3. Jadi breakout ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jangan risau pasal elite wave. Risau pasal ada incomplete sequence ataupun momentum sequence. Jadi kat sini tadi kan dia break 1, 2, 3, 4, 5. Dia break out. Jadi kita tahu dia kena buat Y. Sebab dia tak lengkap. 5 wave, dia tak boleh habis 5 wave. Dia kena habis 3 wave. Faham tak? Jadi tunggu 1, 2, 3, kita long. Okey? Bayangkan itu monthly chart dan anda sedang tengok hourly chart. Trend tak dia? Trend lah dia kan. Itulah dia. Jadi ini bagi mereka yang short term anda boleh short. Okay. Dalam sini dia tengah trend. Dalam sini. Ini mungkin 5-3-5 tau. Ini mungkin 5-3-5. Ini boleh lukis 5. Boleh lukis 5. Dapat tapi tak cantik lah dia. 3 dia kat sini. Tak cantik. Ini sebagai wave 5 dalam 3. Okay. USD JPY boleh short. Bagi mereka yang short term. Saya tak trade dia. Saya bagi tahu betul. Saya tak trade dia pada harga. Pada yang internal macam tu. Tapi dia ada setup USD JPY, Euro JPY elakkan dulu. Euro JPY elakkan dahulu. Anda nak tunggu wave 4 ni nanti. Sekiranya sini tak sampai equal leg. Ini dekat sangat dah tau.
Ini kalau anda tarik fibo dia 1, 2, ini dah dekat sangat. Kalau dia tak sampai 1, dia tak sampai 1 atas ni 100%, dia buat wave 4, anda boleh long. Kalau dia sampai, jangan long dia. Anda trade yang ini. Anda trade yang ini. Sebab yang besar punya tak sampai lagi. Okey, itu untuk Euro JPY. Okey, GBP arah dia ke atas asalkan anda tak short dia. Nampak kalau USD JPY ni pun jatuh, itu last leg, itu satu lagi last, lepas tu dia ke atas. Kalau ikut semasa lah, structure semasa lah. Okey, AUD JPY ke atas tapi nampaknya dia menghampiri satu kawasan resistance sebelum dia reset dan satu lagi high. Saya tak berapa suka dengan struktur ini sebab kita jangkakan ini adalah satu diagonal. So expect AUD untuk lebih choppy. Tunggu dia buat higher high. Tunggu break. Elakkan untuk Australia pair dahulu pada waktu ni. Sampailah dia buat higher high sini. Selagi dia tak buat higher high kat situ, saya tak ada sequence. Tak ada sequence. Jangka pendek pun tak ada, belum buat high, tak ada apa. Ini tak perlu jadi tau, dia boleh jadi macam ni. Dia boleh 5, 3, 5 besar. Saya tak nampak AUD JPY ni kat mana. Pada waktu ini, tak nampak. Okay. CAD JPY tak ada sequence arah dia semasa, structure semasa ke atas. Tapi tak ada sequence. Ni sideways market. Ini sideways market. Sama macam AUD JPY tadi. Okey, ada soalan untuk yen pair? Ada soalan untuk yen pair? Ingat tunggu wave 2 minit. Okey. Ya, itu untuk Aizat. Itu kalau anda seorang wave 2 minit. Wave 2 minit. Wave 2 minit. Oh, ini. Ini jadi minit. Ini minuet. Tak, faham kan? Kalau anda tandakan dia sebagai ini, sebagai minuet. Kalau anda tandakan dia sebagai minuet, anda tandakan dia sebagai 1-2, 1-2 kan, anda akan dapati ini terlalu bullish, faham tak? Kalau ini jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, kalau kita ambil equal leg kat sini, kalau kita ambil dia punya ni, ini akan lebih daripada 1618. Anda kena fikir benda tu, Zat. Kalau kita ambil dia sebagai macam ni, ini akan jauh sangat. Kita nak jangka dia sampai, bila anda buat analisa, dia boleh jadi. Bukannya dia mustahil, dia boleh jadi macam tu. Tapi bila anda analisa, anda cuma dapat letakkan satu target, iaitu 100%, iaitu sini. Ya. Sebab itu kalau kita tandakan dia menggunakan minuet biru ni dan sini sebagai zigzag dalam minit, dia akan ngam-ngam sampai sini. Kalau kita ambil extension ni. Ya. Itu caranya. Anda kena fikir daripada besar turun ke kecil. Jadi anda cuba, itu caranya memilih fractal. Fractal apa? Jadi anda kena fikirkan yang besar tu apa. Itu cara dia. Itu ambil masa nak buat. Saya tahu. Saya sendiri bertahun. So, anda ada saya untuk tanya. Saya tak ada orang nak tanya. Saya nak tanya siapa? Waktu saya belajar tu, orang yang ajar saya pun saya tanya dia, dia tanya saya balik. Dah lah waktu tu YouTube, kita nak buka YouTube dulu dah. Nak buka YouTube. YouTube tahun berapa tu?
Mana ada, dia pusing tu kan. Lebih kurang macam muka saya stuck tadi. Tunggu Zatul, kena call Zatul. Zatul tengah goreng ikan. Okey? Ni benda dia. Anda kena fikirkan ya. Dia habis ke mana. Jadi dari situ kita tentukan. Kalau anda letakkan ini sebagai merah kan, Zat. Kalau ini jadi merah macam ni kan. Lepas tu anda extend ni 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang anda nak buat kan. Anda nak jadikan dia sebagai biru kan. Ini sebagai biru kan. Jadi kalau anda tengok di belakang, ini dah jauh. Fikirkan benda tu kan. Setiap yang dibuat ni ada reason dia. Tapi untuk nak buat dia, anda memerlukan screen time. Maksudnya anda kena lukis cat. Saya tahu itu susah. Nak tahu fraktal mana kan. Itu macam saya nak explain payah tau. Dia dah macam kalau saya tanya anda kan, macam mana nak servis badminton? Faham tak? Kalau anda main badminton, anda just servis dia. Okey, letak macam ni servis. Aku nak tangan macam mana, susah nak terangkan. Dia kena dibuat. Anda akan nampak benda. Oh, ini fraktal minuet. Ini minute. Jadi anda kena fikir dia, macam saya tadi kan. Saya lihat kepada yang besar ni. Ini equalate dia. Jadi kalau saya extend kat sini, dia kan lebih 1.8. Itu dia. Dalam correction jangan extend. Dalam correction jangan extend. Kecuali kalau anda nampak dia tak buat high. Okey, itu yen pair. Dolar. Dolar ni, dolar. Seperti kita nyatakan tadi, ini rupanya masih lagi dalam wave 3 dan 5. Sekejap ya. Ini masih divergence. Itu bermakna sini adalah 3. Ini 4. Faham kan kenapa saya letak 3 kat sini? Sini 4. Jadi dalam ni kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 yang merah. Sekarang ni kita buat 4. 1. Nampak divergence? Dia punya 4 divergence, itu ada cari wave 5. Okey, anda tak extend dia. Jadi kita letak sikit ni. 1, 2. Okey. 2. Okey. Ni tak dapat nak lukis lagi lah. Biar dia dulu. Tapi buat cat banyak Zat. Kalau buat banyak cat, then anda akan nampak benda ni. Cara dia untuk cat ni anda kena buat. Dia tak dapat tengah zone. Okey, aku tahu semua. Tak dapat, mustahil. Saya sendiri pun sebab saya buat banyak cat. Tu yang dapat. Okey, jadi bermaksud untuk ini juga kita akan extend. Faham? Anda akan nampak divergence yang sama. Menarik kan? Benda ni semua sama. Divergence. Jadi, sini 3 kita. Sini 4. Dan anda habis 5. 2 tu nanti kita trade. Ini sama. Ada higher high, incomplete. Jadi, saya tak dapat nak bagi level dia dulu sampai dia buat 3 wave kat sini. Okey, Euro US dollar ada dalam kita punya ni. Euro US dollar. Okey, kita tunggu ini Euro US dollar. Ni kita letak semuanya color merah. Dah. Okey. Euro US dollar. Itu dah dekat dah. Tunggu dia buat correction. Okey. Kalau dia naik lagi, anda tengok. Apa jadi kalau dia naik lagi Zat? Anda tengok Tengok RSI dia. Kalau dia break out daripada dia membatalkan divergence, kita extend 3. Kita extend 3. Itu je dapat kita buat. Sampailah dia balik. Selagi dia naik, trend trading. Kalau dia terus trending, anda tak dapat nak masuk. Okey, untuk short term malam ni ada correction. Itu memberikan kita peluang untuk saham tadi. Untuk indeks. Okey, GU breakout tak? Ini tak breakout lagi. Ini masih B.
Okey, itu masih B. Ini adalah C. Ini masih lagi X. Itu adalah GU. Okey. Sebab tu saya semua ni nampak biarpun anda nampak saya main tarik je, ini saya dah kira panjang dia tau. Dia sama dengan W ni. Pisang. Tak sampai lah. Tak sampai jangan trade. Kalau anda ada analisa, dia tak sampai, jangan trade. Kalau anda tekan, anda tak ikut analisa, itu bukan trading. Betul tak, Alif? Simple je. Betul tak? Dia jangan apa? FOMO. Fear takut terlepas. Tak. Trading dengan cara semua lekuk, semua pergerakan kita nak masuk, saya jamin anda gagal. Orang yang trade macam tu, buka chart tekan, buka chart tekan. Kita pun tahu apa cerita dia. Ikut satu sistem. Jadi kalau anda tengok, aku duk miss je. Okey, jadi apa yang anda buat? Anda cari, okey, apa teknik yang boleh tak, dan anda test dulu sistem tu. Okey, kalau dia okey, anda masuk, anda pakai. Itu je. That's how anda trade. Bukannya semua lekuk nak masuk semua tak kepada satu teknik. Okey, ini adalah untuk GU. Nampak saya dah kira siap. Yang ni saya dah kira panjang dia. Jadi kalau saya tarik yang ni dan saya dapati dua saya atas daripada ni. Kalau saya dapati ini atas daripada dua ni, ini tak dapat jadi dua. Faham tak? Masa tu saya akan kira balik. Faham tak? Masa tu saya akan tengok balik, apa yang saya lukis salah ni. Sama ada saya kena lukis dia sebagai A, B, C, D, E, ataupun 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu B ke bawah. Faham tak? Kalau ini buat high, lepas tu dia turun macam ni. Lepas tu saya kata itu adalah X kan. Lepas tu saya tengok ni ambil tinggi pula macam tu. Kalau dia macam tu, apa saya buat? Saya akan tukar ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Sini akan jadi 1, 2, 3 dalam sikit. Barulah naik dia tak lebih daripada tu. Kalau saya masih berpendapat GU ke bawah. Itu cara dia. Kalau nak tahu apa, macam mana kita nak pilih. Zigzag ataupun WX dan Y. Kalau kita dah ada satu lagi high, kalau dia buat satu lagi high kat sini. Kalau ini tadi tak sampai, itu masih dua. Itu masih WX dan Y. Itu masih macam ni. WX dan Y. Itu cara dia. Boleh? Alif, macam mana kita nak pilih adakah dia WX dan Y, A, B dan C? Itu cara dia. Anda tengok kepada yang penghabis dia ke mana. Kita mesti fikir cara. Kalau saya nak dia retrace banyak dulu, waktu saya sebutkan, saya nak dia retrace banyak dulu, baru saya ni. Kalau tak, saya terpaksa tukar lukisan dia. Okey, itu GU. AUD, USD, tak ada apa. Ini masih 3. Oops. Ini masih ada divergence. Ini masih ada divergence ya. Jadi ini adalah wave 5 in apa benda ni? Okey, kita masih ada wave 5 in progress. Ini adalah A, B dan C. Ini sebagai flat. Jadi anda fikirlah macam mana anda nak jadikan dia turun ke bawah. Ini sebagai flat. A, B, C. Nampak kan? Ini A, B dan C. Itu je. Ni nampak 5 wave. Ini nampak macam 5 wave. Boleh dia? Lihat. Galih dah tengah makan. Dia tengah main fan laptop. Nampak tak kenapa saya kena letakkan B ni dalam? Sebab apa saya kena letakkan B ni dalam? Sebab kalau dia
Kalau dia satu yang ni, sini 100%, sini 1618. Kalau B ni cuma sini je, sini akan lebih 1618. Saya nak tengok sekali, pullback sini dalam ke tak? Kalau dia tak dalam, kalau dia cuma sampai macam ni, dia buat macam ni. 1, 2 dan 3, dan nampak dia dah retrace pada sini. Lepas tu dia naik breakout atas ni. Kalau sini 5 wave, saya akan trade 3 wave ni. Tahu tak kenapa? Makan angin. Tahu tak kenapa? Saya akan katakan bahawa correction ini habis. Correction daripada atas ni dah habis dalam 1, 2 dan 3. Biarpun kita ada incomplete dan kita dah memulakan wave 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Nampak? Bagaimana menggunakan 1618 tu? Alif, benda ni benda ada Fifi. Fifi pergi lepak dekat Ampang malam ni, warung kita. Okey, itu cara dia. Dia tak, sebab dia tak boleh lebih 1618. Kalau dia lebih 1618, cerita lain. Dan anda tak dapat lukis dia. Nampak? Sini dapat lukis 5 wave tau. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ini 3, 4, 5. 1, 2, 3. Entry. Oh, kat Johor. Ada kat Johor. Faham? Dia tak ada dah ke bawah. Tak ada ke bawah dah. Ke atas dah. Itu sebab dia, ini kena dalam. Kalau ini sikit-sikit dia, dia dah tukar. Nampak macam mana anda baca bucket? Kalau itu berlaku, kalau anda dapat membaca itu, anda tak perlu tunggu incomplete sequence tau. Faham tak? Kalau ini ada 1618, anda tak perlu tunggu incomplete sequence. Anda boleh terus masuk dalam ini. Ini yang selalu kalau dia buat 1618. Kalau ini buat 1618, direct kita terus tukar 1, 2, 3, kita terus masuk momentum sequence. Terus masuk momentum sequence. Tak ada tunggu incomplete sequence dah. Okey, itu adalah apa tadi? AUD US dollar. Samalah dengan ni. Ini pun ada divergence. Sini pun ada divergence. Nampak tinggi macam ni tapi rupanya dia divergent. Ini wave 5. Satu lagi high. Ini wave 3, ini wave 3. Ini wave 3. Okey. Dan ini kita tunggu dia punya wave 5. Okey, itu adalah untuk New Zealand dollar, US dollar. Ini adalah triangle. Ini triangle tapi tak cantik rupa dia lah. Ini triangle. Kalau ikut dia, ini triangle. Ini triangle macam ni. Ini triangle. Ini triangle kat sini. Ini habis dia. Kalau tengok time frame kecil akan nampak. Ni triangle. Tapi terplay out dah rupa dia. Ni adalah NZD US dollar. Ada soalan untuk dollar pair ni? Untuk yang paling jelas structure adalah sebenarnya UCAD. Ni adalah US dollar punya ni kekuatan. Ni 5 wave. Yang paling jelas adalah UCAD. Ini adalah structure yang paling jelas. Saya tak sempat nak update chart tadi. Sebab tadi tulis artikel, tiba-tiba lepas tu dia pergi crash. Lepas tu on kita balik, crash balik. Aduh, 2 kali crash. Okay, ni saya akan kira daripada sini. Ini dah ambil maksimum tau. Ambil daripada sini kepada sini. Dan tengok yang besar pula. Tengok yang besar. Kat mana dia punya
1618. Dua kali saya tarik Fibo. Jadi kalau ini lepas daripada ini sampai sini kan. Satu. Itu pun kita dah ambil dalam tau. Ini kita dah ambil dalam tau, X tau. Kalau dia terus turun, break turun dan lepas 1618, dia tak ada dah benda ni ke atas. Tak ada dah. Tapi kalau dia ke atas ni, kita akan short. Kalau dia ke atas ni, kita akan short. Kalau dia breakdown ke bawah, buat lower low, kita akan tarik daripada 3 wave. Itu je. Dia tengah-tengah, tak ada trade. Faham saya? Sekejap, saya pergi tukar kepada 4 hour, anda akan nampak. Daripada sini, kalau dia terus buat 1, 2, 3, ada 1618, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ada short. Itu dalam fractal intermediate ataupun minor. Tengok daripada yang lain lah. Kita akan jadikan ini nampak macam 5. Boleh tukar. Jangan percaya dia wave. Tapi kalau dia buat ke atas, kita short daripada atas. Kalau dia tengah-tengah, tak ada trend. Itu je. Dia boleh pergi atas, boleh pergi bawah. Sebab tu trade bila ada breakout. Ataupun dia daripada ekstrim. Dua tempat je. Jangan trade tengah-tengah ni. Memang kita akan lepas entry Alif, tapi itu kita bukannya bagi banyak entry lagi cantik trading, tak. Okey. ZN mula bergerak ke atas, kita expect ini akan buat 1 2 3 4 5, lepas tu dia buat correction balik. This is US dollar punya kekuatan kalau dia buat correction. Okay. Gold. Kita ada berapa minit? Kita ada 4 minit lagi. Okay. Gold. Gold sikit lagi . Kalau ini break 1, 2, 3, 4, 5, break out 1, 2, 3, ada beli long. Faham? Itu gold. Bagi siapa yang sangat nak entry juga. Mana Syarif? Syarif dekat jam. Okey? Tapi ini kena break kena break daripada 1. Kalau dia tak break, tak ada. Dia boleh turun ke bawah. Dia kena break dalam 5 wave. Faham? Itu gold. Anda letakkan alert kat sini. Letakkan alert kat sini. Dia kena break. Kalau tak break, tak ada. Benda simple je kan? Tiap hari cerita ni je kan? Okey, tunggu dia break. Ini sikit lagi. Kalau dia break, 1, 2, 3, long. Dia tak break, jangan mengada. Dia ada incomplete sequence kata. Tapi dia kena incomplete sequence. Kalau dia terus naik 100%, jangan. Dia boleh turun balik ke bawah. Maksudnya A, B, C. Faham tak? Kenapa kita tunggu incomplete sequence? Baru kita long kan. Kalau dia ada ni, dia sampai kat sini dan ini naik. Dan kita ambil ni sebagai ni, sebab lepas tu kita boleh buat jadi macam ni. A, B, C, ini sebagai 1, 2, 3, W, ini sebagai X, lepas tu dah turun ke bawah. Faham tak? Faham tak? Jadi 2 ke bawah. Sebab itu anda nak tengok yang dalam ni, dia tak complete lagi. 5, 3, 5 tak complete. Yes, baru dia ada ruang ke atas. Kalau tak, kita dah habis. Kita masuk je, dia terus jatuh ke bawah. Habis. Sebab tu anda nak tengok ada incomplete sequence. Dah faham dah? Sebab apa saya nak tekankan? Tak ada incomplete sequence, jangan trade dia. Memang nampak cantik kita masuk ngam-ngam kan. Memanglah. Arah dia memang ke atas. Cumanya sekarang ni kat mana nak enter. Tu sebab dia. Okay, dia bukannya pasal ada enter sini ke, enter sini ke, enter sini. Dia pasal berapa lot yang anda masuk kan. Bukannya masuk awal tu lagi banyak untung. Cuba masuk atas ni tekan 100 lot. Masuk kat bawah ni 0.1 lot.
Mana lagi banyak untung? Atas ni kau 100 lot ke kau sampai 1 lot kat bawah ni? Dia bukan pasal entry. Dia pasal kat mana kita exit, position sizing. Faham tak? Okey, lain tak ada. Gold, silver dah break out. Anda boleh pilih silver juga. Silver lagi jelas sebenarnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dalam wave 1 biru. Ini wave 1 biru. 1, 2, 3 ada long. Nampak? Benda ni je tak? Itu je. Ya, setuju. Dah kenyang tiba-tiba setuju kali. Kali awal makan. Sabar tadi. Dia bukannya pasal anda masuk awal ke, anda masuk kemudian ke apa. Dia pasal anda tekan atas tu 100 lot. Bawah ni, kalau dia pergi sama-sama 100 lot tu lagi banyak untung. Apa susah kan? Okey, lain-lain tak ada. Copper hampir. Kalau dia break out atas, oh jauh lagi. Jauh. Tak ada. Copper tak ada. Minyak jauh lagi tak ada. Okey, tak ada. Minyak dah komplit, tak ada. Ini adalah Euro AUD. Okey, Euro AUD ini masih lagi. Ini wave 3 Ini wave 3, ini wave 4. Ini buat lepas tu 2, 3, 4, 5. Okey, dan nanti saya aturlah lukisannya. Tapi ini tak ada apa-apa. Saya masih tunggu kat atas kalau dolar ada kekuatan. Kalau dolar tak ada kekuatan, ini jatuh, tunggu dia break sini. Apa halnya? 1, 2, 3, kalau dia buat macam ni, apa? Tak ada hal. 1, 2, 3, 4, 5, dia break bawah ni. 1, 2, 3, kita long. Itu je. Itu jurus rahsia dia kali. Tetap hari cerita sama. Dia tak ada entry, tak ada. Ada entry, ada. Itu je. Okey? Okey, lain-lain tak ada. Lain-lain tak ada. Jadi kita ada Euro AUD, Euro GBP. Euro GBP ni anda kena tunggu dia buat high. Baru dia jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3 baru long. Kalau dia tak buat high, dia terus jatuh. Kalau dia terus jatuh, dekat dah. Kalau dia terus jatuh, jangan trade dia. Kalau dia tak buat high, jangan trade dia. Dia mungkin jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, anda pergi long kat sini, dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Flat. Dia kena buat 5 wave. Trend 5 wave. Ini nampak 1, 2, 3, 4. Ini bukan 5. Dia kena buat high, baru buat 5. 1, 2, 3 long. Okay, semuanya ada dalam ni. Saya lupa nak save tang tadi. Saya save dia sekarang. Okey. Okey. Jadi boleh download dekat Discord. Malam ni saya tak sempat nak update chat sebab saya keluar. Pergi Ampang.